Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahaman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya dapat bertemu lagi kita pada hari ini, pada kali ini untuk membicarakan lagi matan akidah tahawiyah berdasarkan terjemahan yang telah dialih bahasa oleh Ustaz Raja Mukhlis pada muka surat yang ke-12. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang lagi, itulah Imam Tahawi, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Maksudnya, dialah Tuhan sentiasa bersifat dengan seluruh sifat-sifatnya, iaitulah segala sifat kesempurnaan tersebut secara qadim, iaitulah tanpa mulaan bagi sifat-sifatnya. Jadinya perkataan mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan sebelum ia menciptakan alam ini. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, bersifat dengan irada, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan sama', bersifat dengan basar. Sedangkan pada ketika itu tidak lagi dijadikan segala alam ini, termasuklah tidak dijadikan lauh mahfuz, arash, qalam dan sebagainya. Sebelum dia menciptakan alam ini. Dan tidak bertambah sifat-sifatnya dengan sebab wujudnya makhluk-makhluk, dengan sifat-sifat yang baharu yang tidak pernah disifat olehnya sebelum itu. Jadi kesimpulan konsep daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Tahawi di sini, konsep kemustahilan qiyamul hawadith bizatihi ta'ala, ataupun dengan maksud yang lainnya, berlakunya suatu sifat yang baharu pada zat, pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mananya seandainya berlakunya perkara baharu pada zat Allah Ta'ala akan membawakan kepada kekurangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara pendalilan kemustahilan baru lagi Tuhan itu bersifat, seandainya sebagaimana yang kita tahu bahawasanya segala sifat-sifat bagi Tuhan itu merupakan sifat kesempurnaan. Sama ada daripada firqah-firqah Islam ataupun bukan firqah Islam, mereka bersepakat bahawasanya bila sebut saja Tuhan, pastilah Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan. Apabila Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan dalam masa yang sama, sebelum Tuhan menciptakan alam ini, Tuhan belum lagi bersifat dengan menjadikan, bersifat dengan kudrat. Seandainya begitu, apabila Tuhan menjadikan, barulah Tuhan bersifat dengan kudrat. Maka pada ketika itu, sifat kudrat dikirakan sebagai sifat baharu, dan dalam masa yang sama, yang kita fahami bahawasanya kudrat itu sifat kesempurnaan, bermakna sebelum Tuhan menciptakan alam ini, Tuhan tidak bersifat dengan kudrat, memberi maksud, memberi lawazim kepada Tuhan belum lagi bersifat dengan kesempurnaan. Ini secara umumnya. Dan ada lagi dalam burhan-burhan, pendalilan-pendalilan mengenai kemestian, wujub, kemestian segala sifat-sifat Tuhan itu bersifat dengan qidam, sebagaimana kita bicarakan sebelum ini. Lalu kata pengarang lagi, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Berkata Imam Tahawi, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Maksudnya, seperti mana dia Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifatnya sejak azali, begitu juga dia akan terus bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara abadi tanpa penghujung bagi sifatnya.
Sebagaimana kita bicarakan sebelum ini, tiap-tiap yang bersifat dengan qidam sudah pastilah ia bersifat dengan baqa. Dan tidak semestinya sesuatu yang bersifat dengan baqa mesti bersifat dengan qidam. Jadinya apabila Allah Ta'ala itu telah bersifat dengan qidam, secara automatiknya melawazimkan secara talazum yang wujub, Tuhan itu bersifat dengan kekal. Jadinya segala sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana sifat tersebut bersifat dengan qidam sedia kala, sejak azali lagi Tuhan telah bersifat dengan kesempurnaan, begitulah juga sifat kesempurnaan itu kekal, tidak ada penghujung, tidak ada intihak baginya. Lalu kata Imam Ja'far lagi, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathil bariyata istaftada wala bi ihdathil bariyata istafadas mal bari lahu ma'nal rububiyyati wala marbub wa ma'nal khaliqi wala makhluq wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihya'ihi wa kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihi. Maksudnya, bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu setelah diciptakan makhluk barulah bersifat sebagai Maha Pencipta, dan bukanlah juga setelah dia mewujudkan bariyah iaitu makhluk barulah dia bersifat sebagai Maha mewujudkan. Bagi Allah itu sifat-sifat rububiyah walaupun tanpa kewujudan marbub, makhluk yang ditadbirnya. Dan baginya juga sifat-sifat Maha Pencipta walaupun tanpa kewujudan makhluk. Seperti mana dia, itulah Allah, bersifat dengan Maha menghidupkan segala makhluknya yang telah mati. Setelah mana dia menghidupkan mereka, dia juga berhak dengan nama tersebut, Maha menghidupkan, walaupun sebelum dia menghidupkan mereka. Begitu juga dia berhak dengan nama Maha Pencipta sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Ini membicarakan tentang takwin. Menurut aliran Hanafiyah, menurut aliran Maturidiyah, segala sifat-sifat af'al, segala sifat af'al yang merujuk kepada takwin, iaitulah sifat takwin. Menurut Maturidiyah dan juga Hanafiyah, takwin Allah Ta'ala itu merupakan satu sifat zat yang bersifat dengan qidam. Takwin Tuhan itu bersifat dengan baqa. Takwin itu apa dia? Takwin itu ialah mengeluarkan ikhrajul mawjud, ikhrajul ma'dum minal adami ilal wujud. Takwin itu ialah mengeluarkan perkara yang tidak ada daripada ketiadaan kepada ada. Itulah yang dimasukkan dengan takwin. Khilaf antara Maturidiyah dan juga ataupun Hanafiyah dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah berpandangan bahawasanya takwin itu merupakan ta'alluq bagi kudrat. Lalu menurut Asy'ariyah, takwin itu bukanlah ianya, takwin itu azali, bukannya bersifat dengan qidam. Bahkan oleh kerana takwin itu merupakan ta'alluq bagi kudrat, yang mana ta'alluq bagi kudrat itu adalah hulus, adalah baru. Ini memberi maksud sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baharu. Berbeza dengan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah mengatakan takwin itu merupakan sifat zat, sifat ma'ani, sebagaimana sifat kudrat, sebagaimana sifat iradat, sebagaimana sifat ilmu, sebagaimana sifat sama' dan juga basar. Jadinya khilaf di sini, maksud golongan Maturidiyah ini ataupun Hanafiyah ini, yang dimasukkan dengan takwin itu bukan merujuk kepada ta'alluq, tidak. Bahkan yang dimasukkan dengan takwin bukan semata-mata ikhrajul ma'dum, mengeluarkan perkara yang tak ada dari tiada kepada ada. Bahkan yang dimasukkan dengan takwin itu ialah mabda'ul ikhraj. Mabda' artinya punca, ataupun suatu sifat dengan sifat tersebut, maka keluarlah
sesuatu yang tiada kepada ada. Jadinya kesimpulannya takwin antara Maturidiyah dan juga Asy'ariyah merupakan khilaf lafzi. Yang mananya walaupun Asy'ariyah mengatakan takwin itu sebagai perkara yang baru, namun takwin itu yang dimaksudkan baharu itu sebagai ta'alluq. Namun golongan Maturidiyah mereka mengatakan takwin itu sebagai sifat ma'ani, menurut Asy'ariyah merujuk kepada kudrat. Ini adalah khilaf lafzi. Jadinya menurut Maturidiyah, oleh kerana takwin itu kalau melibatkan, takwin ini ialah mengeluarkan daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Kalau melibatkan rezeki, artinya Tuhan itu bersifat menurunkan rezeki. Kalau takwin itu melibatkan kematian, berarti Tuhan itu bersifat berkemampuan menghidupkan. Kalau takwin itu melibatkan kehidupan, bermakna kemampuan Tuhan menghidupkan. Kalau takwin itu melibatkan tumbuh, berarti kemampuan Tuhan ataupun kemampuan Tuhan menumbuhkan sesuatu. Kalau melibatkan dengan kemusnahan, artinya kemampuan Tuhan memusnahkan, menghancurkan, dan kiaskan pada segala perbuatan-perbuatan yang lain. Jadinya menurut Asy'ariyah ianya hanyalah sifat af'al, sifat perbuatan. Lalunya Maturidiyah mengatakan sejak azali lagi Tuhan itu sebagai khaliq yang mengadakan. Tuhan itu sebagai razik yang memberi rezeki. Tuhan itu sejak azali lagi, Tuhan itulah mumitun yang mematikan. Namun Asy'ariyah pula seperti Imam Ghazali rahimallahu taala mengatakan, walaupun sifat af'al Tuhan itu baharu, dan af'al itu yang azalinya hanyalah muta'alliq ataupun sifat kudrat, itu sahaja yang azali, yang bersifat dengan kidam. Namun nama-nama Tuhan sebagai Al-Khaliq yang maha mencipta, nama Tuhan sebagai Al-Mumitu yang menghidupkan, nama Tuhan yang mematikan ataupun menghidupkan, Al-Muhyi, ataupun Tuhan itu yang Razik, memberi rezeki. Nama-nama ini bersifat ataupun nama-nama ini sejak azali lagi. Tak ada masalah. Walaupun belum lagi Tuhan menciptakan alam, belum menjadikan alam, belum lagi ada alam, Tuhan belum menurunkan rezeki. Bila Tuhan belum lagi ada lagi makhluk, maka Tuhan belum mematikan. Walaupun perkara-perkara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada, namun segi akal, segi pendalilan akal sekalipun, pendalilan segi bahasa sekalipun, ianya tidak ternafi. Seperti contoh apa dia? Contoh seperti pisau, parang. Parang dinamakan sebagai pembelah, pemotong. Lagi apa lagi? Penebas. Jadi pisau sebagai pemutus, pemotong, walaupun pisau itu masih lagi di dalam bungkusan, belum digunakan lagi, masih lagi di dalam pasar-pasar, di dalam rak-rak untuk jualan, belum lagi pernah digunakan, namun pisau itu bersifat dengan kemampuan memotong, lalu pisau itu dinamakan juga sebagai pemotong, sebagai pemutus. Begitu juga dengan pembelah. Kapak itu sebagai pembelah. Walaupun kapak itu belum digunakan lagi, tetap kapak itu sejak awal lagi telah dinamakan sebagai pembelah. Kiaskan pada yang lain. Jadinya Allah Ta'ala walaupun belum dia menciptakan makhluk, maka sejak azali lagi Tuhan itu dinamakan sebagai Al-Khaliq, yang maha menjadikan, As-Sani, Tuhan itu sebagai menciptakan. Jadi kiaskan contoh-contoh yang lain. Lalu kata Imam Tahawi lagi, zalika bi annahu ala kulli syai'in qadirun wa kullu syai'in ilahi faqirun
wa kullu amrin alaihi yasirun la yahtaju ila syai'in laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basiru. Maksudnya demikian adalah bahawa dia Allah Taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Taala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, ala kulli syai'in. Allah Taala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Walaupun perkataan kul ini merujuk kepada umum keseluruhan, namun sebenarnya ianya telah pun ditaksiskan, diistisnakan daripada sebahagian perkara, iaitulah perkara-perkara yang wajibat, perkara-perkara yang melibatkan zat Tuhan, melibatkan sifat-sifat Tuhan. Dan kudrat Tuhan ini hanya bertakluk ataupun berkaitan saja fungsinya kepada perkara-perkara yang mungkin saja. Tidak bertakluk, tidak berkait dengan menjadikan dirinya, mematikan dirinya, menjadikan sifatnya, menghilangkan sifatnya, sifat Tuhan tadi. Tidak. Jadi, ma min ammin illa qad khussisa. Ini yang dibicarakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya. Iaitulah tiap-tiap yang umum itu sebenarnya qad khussisa, telah pun dikhususkan, ditaksiskan. Artinya telah dikecualikan sebahagian perkara. Jadi wallahu ala kulli syai'in qadir ni, wallahu ala kulli syai'in qadir ataupun bi annahu ala kulli syai'in qadir ini, walaupun perkataan kulli syai'in tiap-tiap sesuatu, namun dikecualikan perkara-perkara yang wajibat, perkara-perkara yang melibatkan zat Tuhan dan juga sifat Tuhan. Jadi tak boleh kita katakan boleh tak Tuhan mematikan dirinya? Boleh tak Tuhan menjadikan Tuhan yang baru? Boleh tak Tuhan menjadikan anak Tuhan? Tak, semuanya tidak terlibat. Kerana takluk kudrat ini hanya berkait dengan perkara-perkara yang mungkin saja, tidak berkait dengan perkara yang mustahil, tidak berkait dengan perkara yang wajib. Dan segala suatu berhajat, serta setiap perkara itu mudah sahaja bahaginya. Jadi wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Setiap sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala itu sebagai bersifat dengan iftiqaru ghairihi ilaihi. Iftiqaru kulli ghairihi ilaihi. Berhajatlah tiap-tiap sesuatu selainnya kepada diri Tuhan. Maka itulah yang dinamakan sebagai ilah. Yang mana Allah Ta'ala, ilah itu mestilah ia bersifat dengan istighna, mestilah ia bersifat dengan iftikar. Kita sebut iftikar. Sebenarnya salah perkataan iftikar. Sepatutnya iftikaru kulli ghairihi atau iftikar kulli ma siwahu. Maknanya berhajat oleh tiap-tiap suatu selainnya. Bukan Tuhan itu berhajat, tidak. Bahkan dia tempat dihajati oleh orang. Namun oleh kerana panjang sebutan dia tersebut, iftikaru kulli ma siwahu, kan panjang tu sebutannya. Lalu kita ringkaskan saja al-iftikar. Jadi iftikar di situ khususiyah, makna yang makna yang telah pun terlekap dalam zihin, dalam minda orang-orang yang mengetahui. Dia tidak berhajat atau tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Jadi selain setiap sesuatu itu selain daripada Tuhan itu berhajat kepada Tuhan, dan Tuhan itu pula tidak berhajat kepada yang lain. La yahtaju ila syai'in. Ni sifat apa dia? Sifat istighna. Jadi sifat istighna dan juga iftikar ini dibincangkan cukup panjang lebar dalam huraian syahadah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah, la muftakiran la muftakiran an kulli ma siwahu wa muftakir kulli ma siwahu ilaihi. Itu sifat iftikar dan juga sifat istighna. Jadi selain daripada Tuhan itu berhajat kepadanya, dia pula tidak berhajat kepada yang lain. Tiada suatu apa pun yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini dalil yang membawakan tidak samaannya Tuhan itu dengan suatu yang lain. Dalam masa yang sama Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat. Lalu kata pengarang lagi, fasal, sifat ilmu, kehendak dan kudrah, kuasaan Allah. Berkata Imam Tahawi lagi, khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Maksudnya, dialah Allah khalaqa, menciptakan makhluk. Al-khalqa. Khalqa ni isim masdar, kata terbitan, masdar. Namun yang dimaksudkan dengan masdar sini ialah isim maf'ul. Khalqa dengan maksud makhluk. Penciptaan artinya sesuatu yang diciptakan. Jadi sebut saja penciptaan, perkataan penciptaan itu masih umum lagi. Penciptaan itu ada kalanya merujuk kepada fenomena. Ada kala merujuknya dinamakan sebagai masdari tu. Ada kalanya merujuk kepada sesuatu yang diciptakan. Imbuhan an ujung tadi. Jadi khalqa masdar dengan maksud al-hasil bil masdar, al-makhluk. Dia menciptakan makhluk dengan ilmunya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk bi'ilmihi, dengan ilmunya. Maksud dengan ilmu di sini, aliman bi'ilmihi. Jadi bi'ilmihi ini bertakluk kepada sesuatu yang mazhub, iaitulah aliman. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk, hal keadaan Tuhan itu, hal keadaan Allah Ta'ala itu aliman, mengetahui dengan makhluk tersebut. Jadi apabila Tuhan mengetahui akan wukuknya sesuatu perkara, yang mana perkara tersebut telah pun dikehendaki olehnya. Lalu apabila Tuhan mengetahui, maka ia menjadikan akan makhluk tersebut, akan sesuatu tersebut, wa qaddara lahum aqdara, sebagaimana dia telah menentukan ketentuan-ketentuan bagi mereka, itulah para makhluk. Jadi wa qaddara lahum aqdara, Tuhan telah tuliskan, Tuhan telah tentukan. Wa daraba lahum ajala, dan dia menetapkan menetapkan suatu tempoh bagi usia ajal mereka itu. Jadi wa daraba lahum ajala, Tuhanlah yang menetapkan akan ajal setiap sesuatu. Ini dinamakan sebagai ajal mubram. Suatu ajal yang telah ditetapkan, tidak bergoyah. Yang mana ajal ini telah pun maklum dalam ilmu Allah Ta'ala, telah pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala mengetahui sejak azali akan wukuknya perkara tersebut, maka perkara tersebut pasti wajib berlaku. Wajib dengan maksud adamul intifa', ataupun kita katakan mesti berlaku, tak boleh tak berlaku. Apabila Tuhan mengetahui perkara tersebut akan wukuk, akan berlaku, maka perkara tersebut pasti, wajib, mesti berlaku. Apabila mesti berlaku berarti menafikan akan konsep kejahilan Tuhan. Kalau Tuhan tahu perkara tersebut akan berlaku, tiba-tiba perkara tersebut tak berlaku, bermakna ilmu Allah Ta'ala tadi mengetahui dengan perkara yang sebaliknya. Itulah perkara yang tidak benar. Ini memberi maksud ilmu Tuhan itu bukan ilmu yang sebenar, yang dinamakan sebagai jahil. Yang dinamakan sebagai jahil apa dia? Mengetahui perkara yang tidak bertepatan dengan waqi', tidak bertepatan dengan realiti. Adapun ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar, ilmu yang jazam, ilmu yang sebenar ialah mutabi' lil waqi', bertepatan dengan yang berlaku, bertepatan dengan realiti. Jadi tiap-tiap yang realitinya akan berlaku, maka Tuhan tahu. Dengan maksud yang lainnya, apa Tuhan tahu, itulah pastilah akan berlaku. Dalam masa yang sama, berlaku itu pula, wukuk itu pula, telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Ini perkaitan antara ilmu Allah Ta'ala dan juga iradah Allah Ta'ala.
Termasuklah ajal. Ini membicarakan tentang apa dia? Qada ajal mubram. Ianya adalah lanjutan daripada konsep ajal apa nama qada mubram. Dan sebahagian ulama pula membahagikan ajal itu terbagi kepada dua. Pertamanya dinamakan sebagai ajal mubram, itulah ajal yang tidak akan berubah-ubah sama sekali, dan yang keduanya dinamakan sebagai ajal muallaq. Ajal muallaq ialah ajal yang terkait, yang tergantung, yang terikat dengan kasbun, dengan usaha, dengan perbuatan, dengan sebab musabab. Seperti doa, seperti sedekah dan sebagainya. Ala kulli hal, ajal muallaq ini juga sebenarnya bila dilihat kepada ajal mubram, ajal yang telah pasti pokoknya, maka perkara tersebut tidak akan berganjak walaupun sesaat terdahulu, walaupun sesaat terkemudian. Ini saya pun dah uraikan sebelum ini mengenai ajal muallaq dan juga ajal mubram. Sebagaimana qada ada qada muallaq, ada yang qada mubram. Qada mubram ini ialah ketentuan Allah Taala yang tidak akan bergonjak sama sekali, iaitu yang melibat dalam ilmu Allah Taala, yang melibat dalam maklum Allah Taala, pengetahuan Allah Taala. Kalau qada muallaq ini yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, sebab-sebab yang lain, yang mananya qada muallaq ini yang termaktub, yang tertulis di Lauh Mahfuz ataupun apa yang diketahui oleh para malaikat-malaikat. Kalau seorang itu bersedekah, maka menolakkan bala. Dengan sebab sedekah, manjangkan umur. Itu sebab-sebab. Namun bila lihat dalam ilmu Allah Ta'ala, ianya tak akan berubah sama sekali. Sedang tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala, daripada ilmu Allah Ta'ala sebelum dia menciptakan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, artinya tidak tersembunyi atas Allah Ta'ala sesuatu pun sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk, Allah Ta'ala dah tahu dah umurnya, jisim makhluk tersebut, sifat makhluk tersebut, rezeki makhluk tersebut, berapa ukuran makhluk tersebut, semuanya Allah Ta'ala tahu. Termasuklah perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan makhluk itu juga Allah Ta'ala telah tahu. Sejak azali lagi Allah Ta'ala telah tahu akan berlaku perkara tersebut ataupun tidak berlaku. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan mereka lakukan sebelum dia menciptakan mereka, mereka itu makhluk. Jadi Tuhan menciptakan makhluk, Allah Ta'ala dah tahu dah tiap-tiap perkara. Jadi Allah Ta'ala dah tahu dah. Antaranya ialah niat hamba. Tuhan dah tahu dah. Niat itu ialah qasad. Qasad itu ialah ta'alluq bagi iradah. Qasad itu ialah azam, kesungguhan dalam diri, keinginan. Jadi bila Allah Ta'ala telah tahu akan keinginan bagi makhluk, qasad bagi makhluk, azam bagi makhluk, maka Allah Ta'ala menentukan perbuatan hamba itu berdasarkan apa yang hamba azamkan, apa yang hamba tuntutkan, apa yang hamba tentukan. Bukan bermakna berlakunya perkara tersebut, perbuatan-perbuatan hamba itu, kesan daripada ketentuan hamba, azam hamba. Berlakunya perbuatan itu secara hakikinya ialah kesan daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketentuan Allah Taala itu Tuhan menilai, memandang, mengetahui akan qasad, keinginan hamba, lalu ditentukan perbuatan tersebut. Lalu apabila kita nak korek telinga macam ni, contoh nak korek telinga, bila ada qasad, lalu Allah Ta'ala mengetahui sejak azali, lalu sejak azali lagi Allah Ta'ala telah menginginkan menggerakkan tangan saya, sebab dilihatkan kaitkan dengan qasad saya, keinginan saya, lalu bergeraknya tangan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijadikan pergerakan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini secara simpelnya faham. Lalu kata pengarang lagi wa amarahum sebab itu kita selalu baca apa dia? Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit, tetapkanlah hati-hati kami ala dinika, ke atas agama engkau. Jadinya dalam Asy'ariyah walaupun ta'alluq iradah itu bukannya makhluk, bukannya diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan maksud wujudiyah, namun ianya berkait rapat dengan bawah takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ini Asy'ariyah dinamakan sebagai golongan yang jabar mutawassit, jabar yang pertengahan antara Qadariyah dan juga Jabariyah. Itu yang dinyatakan oleh Imam Ghazali al-jam'u baina jabar wal qadar. Dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua orang boleh nak inginkan, tak tentu boleh dapat. Dan sebahagiannya yang kita perhatinya, kita inginkan, Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala ikutkan, maksudnya Allah tentukan perbuatan kita tadi berdasarkan keinginan kita. Lalu kita pengarang lagi. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi wa kullu syai'in yajri bi qudratihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya dialah Allah memerintahkan mereka untuk mentaatinya dalam masa yang sama, walaupun Allah Ta'ala yang menentukan tiap-tiap sesuatu, namun Allah Ta'ala menyuruhkan kita melakukan ketaatan. Apa itu taat? Taat itu ialah imtisalul awamir, mengikut, istislam, akur, inqiyad, segala turuhan-turuhan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala menginginkan. Jadi perkataan menyuruh dan juga menginginkan, antara amar, suruh dan juga iradah, dua perkara yang berasingan kefahamannya. Tidak semestinya Tuhan suruh itu Tuhan inginkan, dan tidak semestinya Tuhan inginkan Tuhan redha perkara tersebut. Allah Ta'ala telah menentukan kufurnya seseorang, kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Lahab. Namun Allah Ta'ala suruh Fir'aun melakukan Islam, beriman kepadanya. Begitulah juga Abu Lahab. Tapi Allah Ta'ala tidak inginkan keislamannya. Tapi Allah Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala tidak inginkan. Ini menunjukkan amar perkara yang kefahaman yang berbeza dengan kefahaman kefahaman menentukan. Jadi kalau Allah Ta'ala tentukan, tidak semestinya perkara tersebut perkara yang melibatkan ketaatan, dan ada kalanya melibatkan dengan kemaksiatan. Semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kata pengarang, dia merintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka daripada menderhakainya. Jadi walaupun Tuhan kita yang bicarakan Tuhan itu berkendak, semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala menyuruh, ini merujuk kepada konsep Ahli Sunnah wal Jamaah, pada diri kita adanya kasbun dan juga ikhtiar. Adanya usaha, kasbun, usaha, ikhtiar ialah pilihan. Seulang sekali lagi. Kasbun perkara yang melibatkan ta'alluq kudrat hamba. Ikhtiariyah ta'alluq yang berkait dengan iradah hamba. Lalu digabungkan usaha dan ikhtiar. Kasbun dan juga ikhtiar. Ikhtiar artinya pilihan. Jadi walaupun kita tahu semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala, namun dalam masa yang sama pada diri kita ini ada sifat iradah yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, dan di situ ada satu rahsia, ada satu perkara yang melibatkan hukum taklif, iaitulah mengenai ta'alluq iradah kita. Di situlah perkaitan hukum taklif kita yang 5. Lalu kata pengarang, sedang segala sesuatu terjadi sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya Allah Ta'ala. Sedangkan tiap-tiap sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan,
Kita lihat mereka-mereka yang kembali kepada jalan benar. Ada kalanya dengan sebab kemaksiatan itu, jatuhnya maksiat itu membawa seorang itu kepada kebenaran. Berarti apabila berlakunya pembunuhan, tiba-tiba pada ketika itu ia merasakan akan kesilapan, lalu kembalilah ia. Begitulah juga kita lihat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila dia telah menyakiti adiknya, maka pada ketika itu terdetiknya pada dirinya untuk kesedaran. Tidakkah kita lihat di situ tiap-tiap sesuatu itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan seorang yang nak melakukan solat, melakukan ibadat, nak pergi surau, nak pergi masjid, nak melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, seandainya Allah Ta'ala tidak campakkan akan hidayah, tidak memberikan petunjuk pada mereka itu, pastilah mereka tidak akan menuju kepada kebaikan. Dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Tiada keinginan bagi para hamba melainkan apa yang dia kehendaki bagi merekanya. Sebab kata pengarang, wa masyiatuhu tanfuzu, la masyiata lil ibad, la masyiata lil ibad illa ma syaa lahum. Tidak ada kehendak pilihan bagi hamba kecuali apa yang Allah Taala kehendak, Allah Taala tentukan bagi mereka itu. Jadinya apabila kita inginkan suatu tapi Tuhan kalau tak inginkan perkara tersebut, maka perkara tersebut tidak akan berlaku. Kalau kita nak lompat 3 kaki, kita nak cuba melompat 3 kaki. Kita inginkan lompatkan 3 kaki, kehendak kita 3 kaki. Lalu ditentukan Allah Ta'ala 2 kaki sahaja yang kita lompat pada ketika itu. Ini menunjukkan tiap-tiap ketentuan itu pada hakikinya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan perlu diingatkan di sini, apa beza antara ingin ataupun berkehendak, beza dengan apa dia? Menentukan. Bila sebut saja sifat iradah suatu sifat yang mana merupakan sifat ma'ani. Iradah ataupun dinamakan sebagai masyiah, 2 makna yang sama. Iradah ataupun masyiah. Sifat berkehendak ataupun sifat berkeinginan ini, ta'alluqnya ataupun fungsinya ataupun kerjanya dinamakan sebagai takhsis, menentukan. Lalu kadang-kadangnya kita menterjemahkan aradallahu syai'an, Allah Ta'ala menginginkan sesuatu. Kita terjemahkan dari konsep kefahaman takluk. Lalu Allah Ta'ala menentukan. Jadi arada kita terjemahkan dengan menentukan, arada merujuk kepada ta'aluk, iaitulah mentaksiskan ataupun mentakyinkan. Itu cara kita nak menterjemahkan. Ada kalanya menterjemahkan dari sudut sifat, ada kalanya menterjemahkan dilihat dari sudut ta'aluknya. Begitu juga seperti melihat, Allah Ta'ala melihat tiap-tiap sesuatu. Itu terjemahan bagi basar. Tapi kalau kita nak terjemahkan dengan cara ta'aluk, lalu kita mengatakan nyata pada penglihatan Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu. Ini segi bahasa merujuk kepada mafhum. Perkataan yang penting daripada perkataan tersebut ialah ma'ani-ma'aninya. Dan apa yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi sama sekali. Yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha'u wa yakhzulu wa yabtali adalan kulluhum yataqabbaluna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Maksudnya, dialah Allah yang maha memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala maha memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Bila sebut saja Yahdi, Allah Ta'ala memberi petunjuk, bererti Allah Ta'ala menjadikan petunjuk pada mereka-mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan melindungi mereka. Dan menjaga mereka. Kerana sifat maha pemurahnya. Jadi Allah Ta'ala memberi petunjuk kerana fadlah daripada Allah Ta'ala. Limpah kurnia daripada Allah Ta'ala.
Begitulah juga nikmat iman kita merupakan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mesti, bukan wajib, bukannya Tuhan terpaksa memberikan hidayah, memberikan menjadikan seorang itu Islam ataupun kufur, tidak. Semuanya dengan limpah kurnia Allah Taala. Ini kenyataan ini untuk menolak konsep konsep as-salah wal aslah yang dikemukakan oleh golongan-golongan Mu'tazilah. Tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan bagi Allah Ta'ala. Dan melindungi mereka Allah Ta'ala, mereka itu, dan menjaga mereka itu kerana sifat maha pemurahnya. Jadi Allah Ta'ala masukkan seorang itu ke dalam syurga kerana limpah kurnianya. Allah Ta'ala menjadikan seorang itu bersifat dengan seorang itu kaya dengan limpah kurnianya. Bukannya seorang itu melakukan umrah banyak kali, tiba-tiba Tuhan wajib memberikan rezeki kepada orang tersebut. Bukan. Hanya limpah kurnia Allah Ta'ala sahaja yang memberikan segala nikmat-nikmatnya, termasuklah nikmat iman dan juga Islam. Dan dia menyesatkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki, merendahkan mereka itu dan menyesatkan mereka itu kerana sifat keadilannya, iaitulah hikmah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala masukkan seorang itu, orang kafir itu ke dalam neraka kerana keadilan Allah Ta'ala, kerana hikmah Allah Ta'ala. Bukannya Tuhan wajib mesti memasukkan seorang itu ke dalam neraka, seorang kafir itu ke dalam neraka. Jadi apakah, ditanya orang, apakah bolehkah Tuhan memasukkan seorang orang kafir itu ke dalam syurga? Wajibkah Tuhan masukkan seorang kafir itu ke dalam neraka, mengekalkan mereka itu dalam neraka? Jawapannya, hukum akalnya tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan bagi perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala semuanya bersifat dengan jawaz, bersifat dengan harus. Tiap-tiap perkara yang imkan, maka haruslah berlakunya perbuatan Allah Ta'ala. Masuk syurga, masuk neraka adalah perkara-perkara yang imkan. Boleh Tuhan menjadikan seorang itu dalam neraka walaupun dia orang kafir. Boleh Tuhan mendudukkan seorang itu dalam syurga walaupun ianya seorang boleh Allah Ta'ala masukkan seorang kafir itu ke dalam syurga, dan boleh Allah Ta'ala memasukkan orang Islam itu ke dalam neraka. Ini hukum akalnya. Kerana masuk dalam neraka, masuk dalam syurga itu adalah perkara yang imkan. Jadi sifat af'al Tuhan, dia berkait dengan tiap-tiap yang imkan. Itu hukum asal. Ini dinamakan sebagai imkan zati. Kena pegang tu. Ini dinamakan sebagai imkan zati. Namun apabila dilihat hukum syaraknya ataupun dinamakan sebagai hukum aradinya, hukum aridinya, hukum mendatangnya, iaitulah Allah Ta'ala telah menjanjikan, Allah Ta'ala telah memutuskan, apa dia? Khalidina fiha abada. Ataupun kita ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang yang syirik kepadanya. Jadi ungkapan kenyataan daripada Tuhan, janji-janji daripada Allah Ta'ala itu merupakan perkara yang benar. Benar macam mana? Tiap-tiap yang Allah Ta'ala perkatakan itu bertepatan dengan ilmunya, bertepatan dengan wukuknya. Jadi bila bertepatan dengan wukuk, bererti kemasukan orang-orang kafir ke dalam syurga sudah pasti tidak akan berlaku. Kerana ianya perkara-perkara yang mustahil aradi. Perkara yang mustahil mendatang. Mendatang macam mana? Kerana dilihat pada hukum syaraknya, dilihat kepada ilmu Allah Ta'ala. Dilihat kepada sifat kalam Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beritahu, yang Allah Ta'ala beritahu itu bertepatan dengan ilmunya, yang ilmunya itu bertepatan dengan wukuk, yang wukuk itu tidak akan berubah sama sekali. Jadinya daripada hukum imkan zati membawa kepada istihalah aradi ataupun wujub aradi. Itu kesimpulannya. Jadinya hukum akalnya segi asal harus Tuhan memasukkan orang kafir ke dalam syurga. Namun bila lihat dengan hukum mendatang, hukum syaraknya atau hukum mendatang,
perkara tersebut adalah mustahil berlaku. Lalu kata pengarang, wa huwa muta'alin anil adadi wal andadi la rada li fada'i li qada'ihi wala muaqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi amanna bizalika kullihi wa aiqanna anna kullan min indillah. Maksudnya, dialah Allah Maha Suci daripada memiliki lawan, tidak ada syarik, tidak ada nazir, tidak ada bandingan dan sekutu, dan tidak ada baginya kufu, takafuk. Kufu-kufu ni biasa kita belajar ni. Orang Melayu biasa sebut kupu-kupu. Nak nikah tu biar ada kupu, biar ada dia punya tandingan dia. Jadi andad tu ialah kufu. Jadi Maha Suci, muta'alin. Bila kita baca Allah Ta'ala, selalu kita sebut Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Ta'ala itu maksudnya tanazzaha, Maha Suci. Maha Suci daripada ini naqais, daripada kekurangan. Maha Suci daripada syarik, daripada sekutu. Maha Suci daripada nazir, daripada bandingan. La radda liqada'ihi, tidak ada yang dapat membangkang, menolak ketentuannya Allah Ta'ala. Jadinya tidak ada sesuatu pun yang dapat merubah, melawan akan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu bagaimana dengan ada hadis yang bicarakan hadis itu merubahkan akan takdir. Jadi kata sebagian ulama, Allah Ta'ala sejak azali lagi, Allah Ta'ala sejak azali lagi telah menentukan seseorang Muslim itu berdoa, dan sebab musabab doa itu maka diubahkan akan qada mu'allaq ni. Jadi senang katanya macam mana? Doa itu sendiri, perbuatan seorang hamba itu berdoa, perbuatan itu sendiri telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi, dan perbuatan doa itu sejak azali lagi Allah Ta'ala tentukan dijadikan sebagai sebab musabab mengubahkan akan qada yang mu'allaq tersebut. Jadi pimai-pimai tang tu. Sebagaimana tiada siapa yang boleh menolak keputusannya dan tiada yang dapat mengalahkan ketentuan urusannya. Jadi ini menolak pandangan-pandangan golongan Qadariyah ataupun golongan Mu'tazilah. Dia bila sebut saja Jabariyah, biasanya dia akan kaitkan dengan Qadariyah. Dia Jabariyah dan Qadariyah. Oleh kerana itulah apabila saya membicarakan baru-baru ini mengenai ada seorang sahabat kita yang cuba membicarakan, mengkritik ataupun menjawab ataupun sedang membentangkan golongan-golongan lipat, golongan lepat, menolak akan konsep Jabariyah. Lalu saya katakan kepada mereka, saya katakan kepada ustaz tersebut, kita menolak Jabariyah, kita menggunakan konsep Qadariyah. Kenapa saya gunakan konsep Qadariyah? Kerana biasanya dikaitkan lawanan bagi Jabariyah adalah Qadariyah. Bukanlah saya maksudkan Qadariyah di situ sebiji 100%, tidak. Daripada Qadariyah artinya nilaian-nilaian ataupun lawanan bagi Jabariyah, ataupun kita katakan sebagai ciri-ciri Qadariyah itu digunakan bagi membantras golongan-golongan Jabariyah. Itu maksud saya. Bukanlah nak kata Qadariyah 100%, tidak. Sedangkan Mu'tazilah juga menghina golongan-golongan Qadariyah. Kita kata Mu'tazilah itu sebagai Qadariyah, golongan Mu'tazilah pula mengatakan Ahli Sunnah itu sebagai Qadariyah. Boleh lihat dalam Muqaddimah Tafsir Kabir, ataupun boleh lihat dalam kitab apa ni. Saya tak ingat ibu ni baca. Jadi kita kata Mu'tazilah itu sebagai Qadariyah, Qadariyah pula kata kita ni sebagai Mu'tazilah pula kata kita ni sebagai Qadariyah. Golongan Mu'tazilah mengatakan yang dimasukkan dengan Qadariyah itu ialah mereka yang mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan qadar, kudrat. Jadi sesuailah Ahli Sunnah itu sebagai Qadariyah. Kita pula mengatakan golongan Mu'tazilah itu sebagai Qadariyah artinya mengisbatkan kudrat hamba itu memberi bekas.
Dah bergaduh dua. Allah. Lalu kata pengarang lagi, kami percaya kepada semua hal yang tersebut. Membicarakan perbincangan-perbincangan sebelum ini mengenai qada Tuhan dan sebagainya, meyakini bahawa segala sesuatu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ketentuan-ketentuan itu datangnya daripada Allah Taala, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringkat awal-awal golongan Maturidiyah ataupun Hanafiyah. Lalu huraian mutaakhirin ataupun ulama-ulama terkemudian dalam aliran Maturidiyah, maka timbullah konsep apa dia? Konsep iradah juz'iyah, iradah kulliyah. Lalu dipegangkan juga oleh sebagian muhakkikin daripada Asy'ariyah, konsep iradah kauniyah. Maka berkhilaf-khilaf dan mereka di situ. Ala kulli hal, khilaf itu tidak membawa kepada boleh menyesatkan antara satu dengan yang lain. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhu murtada wa annahu khatimul anbiya'i wa imamul atiqiya'i wa sayyidul mursalin wa habibur rabbil alamin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami juga beriman bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba-Nya yang terpilih. Jadi anna Muhammadan abduhu al-mustafa. Perkataan Mustafa, Mujtaba, Murtada, makna yang satu, iaitu terpilih. Wa anna Muhammadan abduhu, dan Muhammad itu, ini ataf pada sebelum ayat sebelumnya, apa dia? Wa naqulu, wa na'taqidu tu, mu'taqidina, annallah, innallah. Jadi kita baca sini, bukan wa annallah, sepatutnya sini wa innallah. Bukan annallah. Dia sebab ataf pada wa naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallah. Jadi atap situ. Lalu kata sambungannya macam mana? Naqulu fi tauhidillah, kami perkatakan pada mentauhidkan Allah. Hal keadaan kami beriktikad dengan taufik Allah Taala. Inna Muhammadan abduhul mustafa. Sungguhnya Muhammad itu merupakan hamba-Nya, hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan hamba Allah yang terpilih. Berdasarkan kepada hadis yang membicarakan cukup panjang lebar mengenai nasab Nabi, dipilih daripada Quraisy, daripada Manaf dan sebagainya, sampai peringkat apa dia? Kata ulama antara Khadijah, antara Siti Aminah dan juga Abdullah. Selepas saja itulah jalur dia yang terpilih sampai peringkat-peringkat apa dia? Terpilih antara nasab-nasab tersebut ialah Abdullah dan juga Siti Aminah. Abdullah dan Siti Aminah ini maka berkahwin. Itulah ibunda ayahanda Nabi SAW. Lalu lahirlah Nabi Muhammad. Namun ketika Siti Aminah mengandungkan Nabi SAW dalam kandungan lagi, maka wafatlah ayah baginda, iaitulah Abdullah. Hikmahnya macam mana? Hikmahnya sudah memadai untuk konsep sebab musabab hukum adatnya adanya kandungan dalam perut Siti Aminah. Maka Allah Taala menarikkan akan Abdullah. Seandainya tengok segi yang lainnya, seandainya Abdullah ayah kepada Nabi masih hidup dan Siti Aminah masih hidup lagi selepas daripada kelahiran Nabi semua, maka pada ketika itu segi hukum adatnya akan lahir lagi adik-beradik Nabi. Bila sebut ada adik-beradik lagi, maka tidaklah dinamakan sebagai terpilih, tidak dinamakan sebagai Mustafa. Lalu Allah Ta'ala menarik akan ayahnya ketika Nabi dalam kandungan. Dibiarkan pula hukum adatnya hanya ibunya saja yang hidup, dan dibiarkan lagi, artinya Allah Ta'ala panjangkan umur lagi Siti Aminah agar Nabi hidup sebagai manusia, mendapat kasih sayang ibu. Cukup tempohnya Allah Ta'ala menarikkan pula ibunya, lalu jadilah Nabi seorang yatim piatu. Jadi inilah yang dinamakan sebagai terpilih dari konsep apa dia? Nasab Nabi. Dan juga nasab inilah yang kalau tidak silap saya, Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah,
dia mengatakan ibu ayah Nabi, jalur keturunan Nabi itu, mereka pernikahan mereka mengikut dinumillah, agama ajaran yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perkahwinan mereka adalah perkahwinan yang sah, bukan perkahwinan daripada golongan-golongan jahiliah. Ini dinamakan sebagai zuriat-zuriat yang suci, zuriat-zuriat yang terpilih. Lalu kata pengarang lagi, Nabi Muhammad ialah seorang hamba-Nya yang terpilih. Jadi Nabi Muhammad itu ialah abdu, hamba Tuhan. Dan sebagai ulama mengatakan bashar laisa kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia yang lain. Walaupun ia manusia berdaging berdarah semua, namun kedudukannya, keistimewaannya, ciri-cirinya berbeza dengan manusia-manusia yang lain. Dan nabinya yang menjadi pilihan khusus. Wa nabihu. Nabi ini artinya seseorang yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, menerima wahyu daripada Allah Ta'ala untuk dirinya dan juga kaum kerabat yang terdekat. Berbeza dengan Rasul. Wa rasuluhul murtada. Rasul artinya diwahyukan ataupun dipertanggungjawabkan menyampaikan dakwah itu, melepasi daripada peringkat diri dan juga keluarganya, itulah kepada kaum-kaumnya. Sebahagian ulama mengatakan yang dimasukkan dengan Rasul itu ialah mereka-mereka, nabi-nabi yang dibawakan, disertakan dengan kitab. Itu pandangan. Ala kulli hal, kita meyakini akan Rasul dan juga kenabian. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah penutup para nabi. Jadi nabi itu ialah khatamul anbiya, penutup bagi sekalian nabi-nabi. Jadi nabi, antara nabi dan rasul itu umum khusus mutlak. Tiap-tiap rasul pastilah nabi, tidak semestinya nabi itu rasul. Lalu bila Nabi Muhammad itu sebagai penutup yang umum, secara automatik yang khusus juga tertutup. Berarti apabila tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad, maka secara automatik tidak ada rasul lagi selepas Nabi Muhammad, lepas daripada Nabi Muhammad. Jadi sesiapa yang mendakwa sebagai Nabi selepas daripada kewafatan Nabi, maka hukumnya adalah murtad. Murtad macam mana murtad? Kerana dia mendustakan akan wahyu Tuhan. Mendustakan akan nas-nas. Tu Nabi Isa macam mana? Nabi Isa walaupun dia turun pada akhir zaman nanti, walaupun ia sebagai Nabi, namun bukanlah lantikan Nabi yang baru. Ia Nabi yang lama. Bahkan ketika Nabi Isa AS turun di akhir zaman nanti, Nabi Isa itu juga akan melakukan, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti kata yang lainnya, Nabi Isa juga akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada ketika itu, pada turunnya Nabi Isa akan datang, akan terhapusnya hukum jizyah, bukan bermaksud berlakunya nasikh. Bukan bermaksud Nabi Isa menasahkan hukum tersebut, tidak. Itu atas dasar konsep konsep ijtihad dan sebagainya, masih lagi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa, jadi wa imamul taqiyah, pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang yang inqiyad, yang menurut perintah akan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa sayyidul mursalin, dan penghulu bagi sekalian orang-orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Wa habibu rabbil alamin, dan kekasih rabbil alamin, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa, dan dakwaan, tiap-tiap dakwaan kenabian selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sesat lagi mengikut hawa nafsu. Wa huwal mab'utsu ila amatil jinni wa kafatil wara, dan Nabi Muhammad itu diutuskan kepada seluruh masyarakat, golongan jin dan segala wara, makhluk manusia, bil haqqi wal huda, bagi menunjuk kepada kebenaran dan juga kepada hidayah. Wa bin nuri wad diya, dan juga dengan cahaya dan juga petunjuk, dan juga cahaya yang sinar menerang.
Allahu akbar. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan pensyariatannya kepada sakal lain, kepada dua yang dipertanggungjawabkan, iaitulah golongan-golongan manusia dan juga golongan jin. Jangan tanya saya macam mana cara solat orang-orang jin, masyarakat jin, macam mana persyariatan mereka yang mereka adaptasikan, kita tak tahu. Sebab hakikat jin pun kita tak tahu. Serahkan. Yang penting diri kita sendiri ini kita bicarakan tentang yang berkaitan dengan manusia saja. Jadi sampai itu saja. Kalau ada soalan Salman bin Syahrum terlibat dengan taklif. Tadi ikhtiar kurang faham. Terlibat dengan taklif. Taklif itu hukum 5 yang dinamakan sebagai wujub. Yang dinamakan sebagai apa dia? Yang dinamakan sebagai haram, hurman. Yang dinamakan sebagai nudbah. Yang dinamakan sebagai jawaz. Hukum taklif yang 5 itu melibatkan perbuatan hamba. Apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan hamba? Perbuatan hamba di situ ada 2 perkara. Pertamanya, perbuatan merujuk kepada ta'alluq kudrah iradah hamba. Dan yang keduanya, sifat yang terhasil pada hamba kesan dari perbuatan tersebut. Jadinya, contoh saya duduk. Ini perbuatan yang harus. Saya duduk. Saya tengah duduk ni. Perbuatan harus. Jadi sifat duduk pada diri saya ini, apa maksud yang masukkan dengan duduk di situ? Bukannya bentuk duduk tu tidak. Yang dimasukkan duduk di situ apa dia? Yang dimasukkan duduk di situ ialah suatu sifat keberadaan saya bagian-bagian di kedudukan bagian-bagian. Itulah yang dimasukkan dengan suatu sifat yang wujudi pada diri saya. Jadi sifat itu merupakan perkara yang harus hukumnya pada diri saya, dan sifat itu bukan dijadikan oleh saya, sifat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Namun terhasilnya sifat tersebut, terjadinya sifat tersebut, walaupun dijadikan oleh Allah Ta'ala, walaupun dikehendaki oleh Allah Ta'ala, namun kudrah saya, iradah saya berkait rapat dengan perbuatan duduk saya ini. Kudrah saya macam mana? Kudrah saya berkait dengan perbuatan ini dinamakan sebagai ta'alluq muqarrin. Dinamakan sebagai ta'alluq iringan. Apa maksud dengan ta'alluq iringan? Artinya perbuatan kita itu berkait sebagai usaha. Yang dimaksudkan dengan usaha, bukannya perbuatan kita memberi bekas kepada saya boleh duduk. Tidak. Bukan kudrat saya memberi bekas kepada saya boleh duduk. Tidak. Tapi kudrat saya berkaitan dengan duduk ini sebagai iringan saja. Apabila sebagai iringan, senangnya nak duduk. Yang susahnya ialah nak melompat. Jadi melompat itu juga kesan daripada perbuatan saya. Tapi kesan maksudnya berkait dengan perbuatan saya, bukan dijadikan oleh kudrat saya, bahkan lompat saya tadi dijadikan oleh Allah Ta'ala, namun berkait dengan kudrat saya, itu dinamakan sebagai ta'alluq muqarrin, ta'alluq iringan, dinamakan sebagai kasbun, usaha. Usaha ini yang dinamakan sebagai ta'alluq muqarrin, maka kita dapat rasa beratnya nak melompat. Bila saya tolak kereta, beratnya nak menolak ni kereta ni. Jadi bergeraknya kereta tadi bergerak juga, digerakkan oleh Allah Ta'ala, bukannya kesan daripada perbuatan saya, bukannya kesan daripada kudrat saya. Walaupun saya ada kudrat, berkait juga dengan kereta yang bergerak tadi, berkait, dinamakan sebagai ta'alluq iringan, dinamakan sebagai kasbun, dinamakan sebagai usaha. Oleh kerana itu, apabila kita solat lama 200 rakaat, letih, berat je. Perbuatan-perbuatan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sifat berdiri kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Namun kudrat kita berkait dengan sifat kita berdiri. Kudrat saya berkait dengan perbuatan. Kudrat saya berkait dengan tindakan saya berdiri. Itu dinamakan sebagai usaha. Dinamakan sebagai ta'alluq kudrat saya. Dinamakan sebagai kasbiyah. Dinamakan sebagai ta'alluq iringan. Di situlah tempatnya berkait dengan hukum taklif.
Rasa macam mana? Alah, malasnya, rasa letihnya. Situlah hukum taklif kita. Itulah dinamakan sebagai usaha kita. Itu bila melibatkan kudrah. Tapi bila kita kaitkan pula dengan iradah. Bila kait dengan iradah, dinamakan sebagai pilihan. Dinamakan sebagai ikhtiar kita. Jadi kita ikhtiar kita itu pilihan kita nak menentukan berapa rakaat. Itu pilihan kita. Namun terjadinya solat kita tadi berapa rakaat ditentukan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu apabila kita ikhtiar, baru nak niat saja dah dapat pahala. Itu kelebihan umat Muhammad. Belum lagi buat, niat saja, artinya dah ikhtiar saja dah dapat pahala, dah azam saja dah dapat pahala. Bezakan pula azam sekadar angan, ni angan lain, dia qasad. Yang dimasukkan dengan ikhtiar di sini ialah qasad, dinamakan sebagai azam, keutuhan nak sangat dah, itu dinamakan sebagai ikhtiar. Namun kalau kita baru niat nak melakukan kejahatan, belum dicatatkan lagi. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Ada soalan lagi. Jadi terlibat dengan hukum taklif tadi ialah ikhtiar. Ialah kasbun, usaha dan juga ikhtiar. Allah Ta'ala suruh mestilah perkara-perkara yang jenis ada. Allah Ta'ala larang mestilah perkara-perkara yang jenis ada juga. Jadinya kalau kita katakan yang disuruh Allah Ta'ala itu perkara yang jenis tak ada, yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu perkara yang jenis tak ada, maka buat apa suruh Tuhan larang? Kenapa buat apa Tuhan suruh? Jadi kata ulama, kita dah bincangkan tadi, walaupun sifat-sifat yang jatuh hukum taklif tadi berkait pada sifat-sifat yang ada pada diri kita, namun sifat-sifat tersebut seperti sifat berkedudukan saya berduduk ini tak akan terhasil tanpa ada perbuatan daripada saya, tanpa ada ikhtiar daripada saya. Maka ikhtiar itulah yang dinamakan sebagai hukum taklif juga. Itulah berkaitnya. Yang perkara yang nampak ada, nampak tak ada tadi. Itu hukum yang dinamakan sebagai apa dia? Berbolak-balik ni dalam diri kita, nak tentu ke tak nak tentu ke. Itulah yang jadi tajuk perbahasan yang cukup panjang antara Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Jadi itulah yang saya masukkan dengan ikhtiar ataupun dimasukkan dengan kasbun, usaha. Itulah melibatkan ta'aluk kudrat hamba dan juga ta'aluk ta'aluk iradah hamba. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhirnya bila taufiq ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhum tabarrakan min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma faqina fid din wa 'alimna ta'wila faqid dzurriyyatina fid din wa 'alim ta'wila. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa ahli qaryatina muqimas shalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin.